Assalamualaikum dan salam hormat bersama saya Kadok untuk berita Pak Kadok. New York, jumlah kematian yang tinggi akibat COVID-19 di sini menyebabkan bandar itu sedang bergelut untuk mengendalikan jumlah mayat yang banyak. Sehingga kini jumlah kematian akibat wabak itu di Amerika Syarikat melepasi 3,485 kes dan situasi pekerja kesihatan membawa mayat ke luar hospital adalah senario biasa. AFP melaporkan 9 mayat dilihat dimasukkan ke trak sejuk beku di luar hospital Wyckoff di Brooklyn semalam yang dikatakan dijadikan pusat penyimpanan sementara. Beberapa pemilik rumah mayat yang ditemu bual AFP berkata mereka bergelut dengan kematian akibat COVID-19 di New York yang lebih daripada 500 orang sehari. Bagi Pat Marno yang menguruskan 5 rumah pengebumian di seluruh bandar itu mengakui tertekan apabila kehilangan seorang sepupu dan sahabat akibat pandemik itu. Hospital sedang menolak kami. Mereka mahu keluarga mengambil secepat mungkin dan rumah pengebumian tidak mempunyai kemudahan untuk mengendalikan mayat ini, katanya kepada AFP. Marmo menggagarkan rumahnya kini berurusan dengan 3 kali ganda dan pengebumian dijangka dapat diselesaikan bulan depan. Tengok tu, negara termaju di dunia pun masih tak mampu menangani isu ini. Lihat bagaimana kerajaan Malaysia mengatur semuanya. Nikmat apa yang kamu dustakan lagi? Kerajaan Malaysia yang sering dikotak-katikkan oleh negara besar, rakyat yang sering dilabel sebagai pemalas. Tetapi bila berhadapan dengan isu getir begini, kitalah yang paling berjaya. Bukan nak meninggi diri, tetapi hakikat ini perlu diukur oleh negara maju. Seperti kita tak perlu memandang rendah orang di bawah kerana kita tak tahu bila kita berada di bawah. Benarlah kata pepatah, hidup ini ibarat roda, tak ada roda, kereta tak jalan. Berita berikutnya, pelbagai langkah diambil untuk mengekalkan momentum jualan yang terbaru. TC Subaru Sdn Bhd sebagai pengedar eksklusif kenderaan Subaru di negara ini turut menawarkan pembelian kenderaan melalui atas talian. Pelanggan boleh menempah model baru seperti XV atau Forester yang boleh dilakukan dari rumah pada bila-bila masa sahaja sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Hanya dengan mengisi borang melalui atas talian beserta bayaran tempahan sebanyak RM188 setiap permohonan yang berjaya akan diberikan kod melalui email yang akan disusuli oleh penasihat jualan dalam tempoh 5 hari. Semua urusan pandu uji, melihat model kenderaan serta permohonan pinjaman akan dilakukan selepas tempoh PKP tamat kelak. Berita gembira seperti ini telah saya utarakan sebelumnya, bahawa akan ada penjualan kereta atas talian. Impian telah jadi kenyataan. Jadi, apa tunggu lagi? Sudah macam mainan pula kan? Beli kereta atas talian ni masalahnya pula bila ada kereta, macam mana nak jalan dalam Perintah Pergerakan Kawalan ni? Senang saja. Letak saja kereta anda di depan rumah. Pasti selenggaranya pun murah. Minyak tak perlu isi, tidak perlu servis, tayar tidak terjejas bunga dia dan meter tidak bergerak. Kalau bosan, panggil anak bini, tolak je ke depan dan ke belakang sekadar nak lepaskan gian. Pasti sang suami kalau dapat green light dari isteri membeli kereta idaman atas talian ini, ibarat perempuan bunting bertemu idamannya. Ini adalah berita komedi. Satu hari Pak Pandir telah menang cabutan bertuah dan hadiahnya adalah tiket kapal terbang kelas ekonomi ke Kuching, Sarawak. Pada hari tersebut Pak Pandir sudah menunggu seawal subuh di lapangan terbang. Apabila kapal terbang sampai, dengan senyum Pak Pandir naik. Masuk saja ke perut kapal terbang, Pak Pandir terus ambil tempat duduk. Sebelum kapal terbang berlepas seperti biasa, pramugari memeriksa penumpang supaya semua duduk di tempat masing-masing dan bersedia untuk berlepas. Pramugari nampak Pak Pandir duduk di kerusi business class. Setahu dia tak ada penumpang business class hari itu. Dengan budi bahasa, pramugari itu pun menegur, Pakcik tak boleh duduk dekat sini. Boleh tak pakcik pindah duduk dekat belakang? Lalu Pak Pandir pun menjawab, tak apalah nak, pakcik dah selesa dah dekat sini. Mati akal semua pramugari dan pramugara kerana tidak tahu bagaimana untuk menyuruh Pak Pandir tukar tempat duduk. Pilot yang menunggu lama nak berlepas bengang, kenapa masih belum ada isyarat kata okey dari ketua pramugari. Jadi pilot pun keluar. Pilot itu pun pergilah berjumpa dengan Pak Pandir. Pilot tu tanya, Pakcik nak pergi mana? Pakcik nak pergi Kuching. Oh, pakcik, kalau macam tu, mai sini saya tengok tiket. Pak Pandir pun mengeluarkan tiket dia dan menyerahkan kepada pilot tersebut. Oh, pakcik nak pergi Kuching. Kalau nak ke Kuching, tempat duduk kat belakang. Yang kat sini nak pergi Langkawi. Pak Pandir pun menjawab, lah, ya ke nak? Nasib baiklah anak bagi tahu. Lalu Pak Pandir terus pun ke belakang. Saya Kadok melaporkan untuk berita Pak Kadok.